Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anas bin Zambi ingin membantang solat jemaah syariah serta kedudukan imam dan makmum. Sedikit pengenalan. Penyatuan iman dan taqwa. Syariatan solat berjemaah adalah bukti yang jelas betapa Islam sangat menitik beratkan hubungan silaturahim dan kekuatan perpaduan antara sesama orang Islam dalam satu komuniti. Ia memberikan signifikan penting bahawa tidak ada konsep individualistik dalam Islam. Solat berjemaah juga menggambarkan bahawa umat Islam bersatu dalam satu saf barisan di belakang seorang pemimpin atau imam. Ini menggambarkan kesatuan yang utuh bagi sesebuah negara, masyarakat dan agama. Maksud itu sama. Penyempurnaan ini juga berperanan yang meratakan kedudukan manusia yang paling terpisah oleh kasta sosial dan kewangan. Justeru, dalam berjemaah, tidak timbul persoalan orang kaya atau berpangkat dikhususkan untuk kedudukan di barisan hadapan atau diasingkan daripada golongan miskin. Sebaliknya, semua orang tanpa mengira darjat dan keturunan berada dalam satu jemaah melakukan ibadat yang sama dan menyembah Tuhan yang satu. Ta'rif. Dari segi bahasa, jemaah atau jemaah dalam konteks Arabnya ialah jamaah yang berasal daripada jamaah yang bermaksud menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan. Dan yang ini diambil daripada jemaah ini diambil daripada jamaah, boleh maksud kelompok, kumpulan, persatuan atau ikatan. Dari segi syarak, perkataan solat makmum kepada solat imam. Pensyariatan. Dalil solat jemaah menurut Al-Quran, asal persyariatan solat berjemaah adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 102 surah An-Nisa yang bermaksud, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu. Surah An-Nisa ayat 102. Walaupun ayat ini berkaitan dengan solat dalam keadaan takut atau ketika dalam peperangan, tetapi fuqaha menerimanya sebagai hukum secara umum. Ini kerana sekiranya berjemaah ini disyariatkan ketika perang, sudah tentu ia lebih afdal dilakukan ketika aman. Menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya solat secara berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjah. Begitu juga sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang menyatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya jika orang yang berada di dalam satu kampung atau pendalaman yang tidak melakukan solat berjamaah dalam kalangan mereka, syaitan akan menguasai mereka. Oleh itu, kamu hendaklah sentiasa bersama berjamaah. Kerana serigala hanya memakan kambing yang bersendirian. Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Kitab solat, bab tidak meringankan meninggalkan solat jemaah. Okey, ada tertinggal sedikit, ada tambahan. Hukum bagi solat jemaah. Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahawa solat berjemaah adalah fardu kifayah. Oleh itu, kewajipan ini tidak akan terlepas daripada kedudukan sebuah kampung atau pekan atau taman perumahan atau pangsapuri, melainkan sekiranya sebahagian anggotanya melakukannya. Jika di dalam sebuah komuniti tidak ada sesiapa pun melakukan solat berjemaah secara terang-terangan di masjid atau surau, atau melakukannya di rumah, seluruh anggota komuniti tersebut terpaksa menanggung dosa. Okey, kita masuk pada syarat-syarat imam, iaitu kriteria seorang imam. Yang pertama, hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya solat imam atau dia tidak meyakininya. Contohnya, dua orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat yang berbeza. Oleh itu, mereka tidak boleh menjadi imam dan makmum sesama mereka kerana mereka saling tidak meyakini arah kiblat, yakni perbezaan pendapat dalam berijtihad. Kedua, imam bukan seorang yang ummi, iaitu tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan makmum pula adalah seorang qari yang boleh membaca Al-Quran mengikut tajwidnya dengan sempurna. Sekiranya seorang imam itu tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan sempurna dan makmum juga tidak boleh membaca dengan baik, sah solat makmum tersebut. Yang ketiga,
Imam bukan seorang wanita sekiranya makmumnya adalah lelaki, walaupun hanya seorang makmum lelaki bersama ramai makmum. Tetapi harus seorang wanita menjadi imam jika semua makmumnya adalah wanita. Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya seorang perempuan jangan sekali-kali menjadi imam kepada orang lelaki. Riwayat Ibnu Majah. Syarat sah mengikut imam. Yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikut imam yang tertentu. Tidak sah seorang itu solat mengikut imam yang tidak diketahui kedudukannya. Kedua, mengikut imam dalam setiap perbuatannya dengan tidak mendahulukan perbuatan makmum daripada perbuatan imam walaupun sedikit. Berdasarkan sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh itu janganlah menyalahi perbuatannya. Apabila dia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Dan apabila dia rukuk, hendaklah kamu rukuk. Dan apabila dia membaca Rabbana lakal hamd, hendaklah kamu membaca Sami'allahu liman hamidah. Dan apabila dia sujud, hendaklah kamu sujud juga. Bila dia solat duduk, kamu juga hendaklah solat dalam keadaan duduk semuanya. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Imam, bab makmum mengikut imam. Yang ketiga, makmum tidak boleh berada di hadapan lebih daripada imam. Apapun sama kedudukan antara imam dan makmum adalah makruh. Yang keempat, makmum lelaki tidak boleh mengikut imam perempuan. Sandarkan kepada keterangan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW sabda, maksudnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, sabdanya, perempuan tidak boleh sekali-kali mengimami lelaki, sama seperti riwayat yang sebelum dinyatakan tadi, riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Yang kelima, jarak di antara imam dan makmum tidak lebih daripada 150 meter, yakni 300 hasta. Sekiranya solat dilakukan di tanah lapang atau imam berada di dalam masjid dan makmum di luar. Tetapi sekiranya imam dan makmum berada di dalam masjid, tidak menjadi halangan jika makmum jauh daripada imam melebihi 150 meter. Yang keenam, makmum hendaklah boleh mengetahui pergerakan imam sama ada dengan melihatnya atau mendengar suaranya atau suara mubaligh atau dengan berpandukan kepada makmum lain yang dekat dengan imam. Ketujuh, imam hendaklah seorang yang boleh membaca Al-Quran, yakni bukan ummi. Sekiranya makmum berimamkan seorang yang tidak tahu membaca Al-Quran, tidak sah solatnya. Yang ke-8, jangan sampai imam yang diikuti itu melakukan solat yang perlu diulangi semula, seperti solat menghormati waktu bagi orang yang pakaiannya bernajis sedangkan waktu solat sudah hampir. Makmum yang mengikut imam seperti ini tidak sah solatnya. Yang ke-9, solat yang dikerjakan oleh makmum hendaklah sama jenisnya dengan solat imam. Tidak sah makmum bersolat fardu mengikut imam yang bersolat hari raya atau istisqa atau gerhana, kerana solat-solat ini berbeza daripada solat fardu biasa. Tidak mengapa jika makmum solat fardu mengikut imam yang bersolat sunat rawatib, kerana sifatnya adalah sama. Yang ke-10, imam yang diikut hendaklah tidak mengikut orang lain atau tidak menjadi makmum kepada orang lain. Yang ke-11, makmum tidak ketinggalan 2 rakaat. Maafkan saya, makmum tidak ketinggalan 2 rukun, perbuatan yang panjang daripada imam tanpa keuzuran. Yang ke-12, yang seterusnya, makmum muwafiq, jangan ketinggalan 3 rukun perbuatan daripada imam jika ada keuzuran seperti bacaan Al-Fatihah. Makmum terlalu lambat dan dia tidak mampu membaca dengan cepat jika imam telah rukuk, i'tidal 2 kali sujud dan duduk antara 2 sujud dan akhirnya bangun semula untuk rakaat yang berikutnya. Makmum hendaklah mengikut imam berdiri untuk rakaat berikutnya dan menambah rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Jika makmum melakukan rukun-rukun yang tertinggal tanpa niat berpisah daripada imam, yakni mufaraqah, batal solatnya.
Okey, kita lihat rajah ni. Posisi makmum sendirian berada di sebelah kanan imam. Apabila dalam satu jemaah itu hanya terdapat seorang imam bersama seorang makmum, hendaklah makmum tersebut berada di sebelah kanan imam tetapi sedikit ke belakang. Ia berdasarkan tindakan Rasulullah mengalihkan Abdullah bin Abbas yang berada di sebelah kirinya ketika salat jemaah bersama. Seandainya harus makmum berada di sebelah kiri imam, pasti Rasulullah tidak mengalihkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah berdiri dan mengerjakan solat, lalu saya berdiri di sebelah kirinya. Baginda lantas memegang telinga saya dan mengalihkan saya ke sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan makmum lelaki yang bersendirian lebih afdal berada di sebelah kanan imam, tetapi sekiranya makmum berada di sebelah kiri, solatnya tetap sah tetapi makruh. Bacaan imam hendaklah lebih baik daripada bacaan makmum. Sekiranya makmum yang mempunyai bacaan yang lebih baik berimamkan seorang yang lemah bacaannya, tidak sah solatnya, tetapi solat imam sah. Dua atau lebih posisi dua atau lebih makmum. Apabila terdapat dua orang makmum atau lebih, hendaklah mereka berada di belakang imam semuanya. Ini berdasarkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa maksudnya, saya datang kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah, lalu baginda memegang tangan dan mengalihkan saya sehingga berada di posisi sebelah kanannya. Setelah itu Jabbar bin Syakh datang dan berwuduk, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah, lantas baginda memegang tangan kami berdua dan mendorongkan kami sehingga kami berada di belakang baginda. Riwayat Muslim dan Sahih dalam Sahih Muslim, kitab solat musafir, bab solat Nabi dan doanya pada waktu malam. Dalil lain menunjukkan keadaan ini adalah apa yang dilaporkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Katanya, maksudnya, setelah itu Rasulullah berdiri sedangkan saya membuat saf di belakang baginda bersama dengan anak-anak yatim, sementara wanita tua di belakang kami. Rasulullah bersolat 2 rakaat bersama kami kemudian kembali. Riwayat Muslim dan dalam Sahih Muslim, kitab masjid bab harus berjamaah dalam solat sunat. Seterusnya, posisi seorang makmum wanita di belakang imam lelaki. Apabila seorang wanita menjadi makmum kepada seorang lelaki, dia hendaklah berada betul-betul di belakang imam tersebut. Antara dalil apa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, katanya, maksudnya, setelah itu Rasulullah berdiri sedangkan saya membuat saf di belakang baginda bersama dengan anak-anak yatim. Hadis ini sama seperti hadis sebelum yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Abdul Bar, ulama berpendapat disunatkan seorang wanita hendaklah bersolat di belakang seorang imam lelaki dalam satu barisan. Namun ada pendapat yang mengatakan kedudukan makmum wanita di bahagian kiri imam. Kedua pendapat ini boleh digunakan. Haram sekiranya seorang wanita bersolat berdua-duaan dengan lelaki ajnabi, tetapi solat mereka sah. Seterusnya, posisi seorang wanita atau sekumpulan makmum wanita di belakang makmum lelaki. Posisi seorang apabila seorang makmum wanita atau sekumpulan wanita berjemaah bersama imam lelaki atau sekumpulan makmum lelaki, mereka hendaklah berada di belakang saf makmum lelaki. Berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, yang maksudnya, yang bermaksud, saya solat di rumah kami bersama dengan seorang anak yatim di belakang Nabi, sedangkan ibu saya dan Ummu Sulaim berada di belakang kami. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab azan, seorang wanita berada dalam satu saf. Tetapi sekiranya tidak ada jemaah lelaki melainkan seorang imam sahaja, jemaah wanita hendaklah berada di belakang imam ini. Sekiranya dibimbangi fitnah apabila seorang lelaki mengimami jemaah wanita, perbuatan ini hendaklah ditegah. Ada contoh. Kemudian, posisi seorang makmum wanita bersama imam wanita. Apabila seorang makmum wanita bersolat bersama imam wanita, dia hendaklah berada di sebelah kanan terkebelakang sedikit daripada imam tersebut, sama seperti situasi seorang makmum lelaki dan imam lelaki. Wanita mengimamkan jemaah wanita. Apabila sekumpulan wanita bersolat jemaah dengan berimamkan seorang wanita, dia hendaklah berada sejajar dengan barisan jemaah pertama dan berada di tengah-tengah mereka. Terdapat beberapa laporan yang mengisahkan kedudukan ini
mengesahkan kedudukan ini adalah sunnah. Antara riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, apabila mengimami solat kaum wanita, dia akan berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Selain itu diriwayatkan juga Aisyah radhiyallahu anha berdiri di tengah-tengah barisan makmum wanita apabila mengimami mereka. Maksud hadis daripada Hujairah binti Husain telah berkata, Ummu Salamah telah mengimami kami dalam solat asar dalam keadaan dia berdiri antara kami. Alasan mengapa imam wanita disunatkan berada di tengah saf jemaah adalah untuk menutup dirinya daripada pandangan orang lain. Ini kerana perbuatan rukuk dan sujud misalnya menyebabkan lekuk pada tubuh wanita terzahir dan boleh menimbulkan fitnah. Posisi imam ketika bersolat dalam keadaan tidak menutup aurat sekiranya terjadi dalam keadaan yang terpaksa, sekumpulan Muslim itu terpaksa mengerjakan solat dalam keadaan tidak menutup aurat atau telanjang, mereka hendaklah solat jemaah dalam satu baris bagi lelaki. Ini kerana keutamaan orang lelaki adalah mengerjakan solat berjemaah. Oleh itu imam hendaklah berada selari dengan makmum supaya masing-masing tidak melihat aurat orang lain. Melainkan sekiranya berada dalam keadaan gelap atau makmumnya buta, diharuskan imam berada di hadapan. Rujuk Al-Mughni Ibn Qatadah dan Syarah Mumti' Ibn Uthaymin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal.